Salam sejahtera, Anda bersama saya Salbinus Saribun untuk Berita Borneo Today TV malam ini. Timbalan pengarah hospital di Sabah antara petugas kesihatan positif COVID-19. Timbalan pengarah sebuah hospital di Sabah antara 80 petugas kesihatan Kementerian Kesihatan yang disahkan positif COVID-19. Timbalan pengarah hospital berkenaan mengesahkan dirinya positif COVID-19 ketika dihubungi hari ini. Katanya beliau disahkan positif COVID-19 semalam dan kini menjalani rawatan di hospital yang sama. Berikutan itu, pejabat timbalan pengarah hospital berkenaan ditutup bagi tujuan pembasmian kuman. Menurut sumber, susulan daripada itu, Presiden Timbalan Presiden dan Setiausaha Pihak Berkuasa Tempatan PBT di daerah berkenaan turut diarahkan di kuarantin selama 14 hari bermula hari ini kerana difahamkan mempunyai kontak rapat dengan timbalan pengarah tersebut. Menerusi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat CPRC Kementerian Kesihatan, dua petugas hospital di Sabah iaitu masing-masing di Ranau dan Tawau disahkan positif COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, sehingga pagi tadi 80 petugas kesihatan disahkan positif COVID-19. Katanya berdasarkan siasatan punca jangkitan semua anggota kesihatan ini bukan disebabkan oleh pengendalian pesakit di fasiliti kesihatan kementerian itu. Bagaimanapun, semua anggota kesihatan dan barisan hadapan dinasihatkan supaya mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang disarankan terutama dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial dan pemakaian alat pelindung diri PPE mengikut keperluan ditetapkan. Pejabat Daerah Nabawan mengesahkan bantuan barangan makanan asas yang disampaikan di Kampung Pamun Tarian baru-baru ini adalah untuk golongan yang sangat memerlukan sahaja. Pegawai Daerah Nabawan, Virus Malitam berkata bagaimanapun bantuan tersebut telah diagihkan oleh Ketua Kampung mengikut adat dan kepercayaan kaum Murut bagi memastikan setiap penduduk mendapat bahagian masing-masing atau tinau. Berikutan itu katanya walaupun tujuan asal cuma kepada pihak yang amat memerlukan, namun setiap penduduk tidak kira susah atau senang turut diagihkan bantuan berkenaan yang telah dibahagi-bahagikan kepada jumlah lebih kecil. Menurut Virus, mengikut adat kaum Murut, tinau adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan setiap orang mesti mendapat tinau walaupun bekalan makanan yang diterima adalah sedikit. Ketika dihubungi BTTV hari ini, Virus berkata bekalan makanan itu adalah untuk diagihkan kepada golongan yang betul-betul memerlukan terlebih dahulu, manakala selebihnya akan mendapat kemudian. Sehubungan itu, beliau tidak menafikan kebenaran tentang gambar yang tersebar di media sosial hari ini yang menunjukkan barangan makanan itu dibahagi-bagikan kepada jumlah lebih kecil untuk setiap penduduk. Bagaimanapun katanya sekeping gambar yang tersebar menunjukkan beras diletakkan di dalam pinggan beserta sebungkus mi segera, biskut serta setin sardin adalah palsu dan sengaja dibuat-buat bagi memburukan imej kerajaan. Justru katanya satu laporan polis akan dibuat oleh Ketua Kampung terbabit esok bagi meminta pihak berkuasa menyiasat pihak yang bertanggungjawab menyebarkan berita palsu itu. Virus berkata pusat arahan COVID-19 telah dibuka di pejabat daerah dan pihaknya sentiasa peka kepada setiap keperluan penduduk kampung. Justru jika ada bantuan yang diterima, ia akan disalurkan kepada penduduk Nabawan, Pagalungan dan Pensiangan. Katanya Nabawan mempunyai 135 kampung di dalam 6 mukim iaitu Nabawan, Pamun Tarian, Pensiangan, Sapulut, Pagalungan dan Tatalaan. Menyedari ramai penduduk luar bandar dan pedalaman di Sabah yang kehilangan punca pendapatan, sebaik saja Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa, Kerajaan Negeri Pimpinan Parti Warisan Sabah meneruskan usaha menyalurkan bantuan kepada penduduk di kawasan pedalaman Sabah.
Menteri Pembangunan Infrastruktur merangkap naib Presiden warisan Datuk Peter Anthony ketika menyempurnakan program penyerahan bantuan bagi kawasan Bingkor dan Liawan di Keningau semalam berkata ramai petani yang tidak boleh mengusahakan kebun masing-masing kerana perlu patuh kepada PKP yang telah dilanjutkan sehingga 14 April ini. Justru golongan ini perlu dibantu. Hari ini giliran kawasan Keningau iaitu Bingkor dan juga Liawan untuk kita serahkan bantuan dari jentera warisan. Keseluruhan bantuan ini akan menyusul kemudian yang lain dan seperti mana yang kita maklum bahawa tambahan kuarantin telah dipanjangkan dan telah dimaklumkan oleh PM mengakibatkan kebanyakan dari penduduk kita terutama di luar bandar ini tidak akan boleh keluar daripada rumah. Datuk Peter berkata lanjutan tempoh PKP ini amat membebankan penduduk luar bandar terutama mereka yang bekerja sendiri sebagai petani dan sebagainya. Namun langkah diambil kerajaan adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19 yang telah merebak ke 176 negara dan menyebabkan lebih 18,000 kematian setakat semalam. Selain menyampaikan bantuan kepada penduduk, Datuk Peter turut melawat loji rawatan air di Bingkor. Masalah ketiadaan bekalan air di kawasan Bingkor sejak 5 hari lalu akhirnya selesai apabila loji rawatan air itu beroperasi sepenuhnya sejak semalam. Datuk Peter berkata hujan Selasa lalu membolehkan tangki di loji berkenaan penuh dan boleh memproses sehingga 18 juta liter air sehari. Dengan itu, semua kampung yang terjejas telah mendapat semula bekalan air. Sejak beberapa hari lalu, loji rawatan air tersebut tidak berfungsi akibat ketiadaan air sehingga menyebabkan beberapa kampung di kawasan Bingkor terjejas. Datuk Peter juga telah mengarahkan Jabatan Air Negeri Sabah supaya menghantar lori tangki air ke kawasan yang terjejas akibat ketiadaan bekalan air. Beliau meminta kawasan yang menghadapi masalah ketiadaan bekalan air supaya menghubungi Jabatan Air Sabah atau Jawatan Kuasa Tindakan Khas Daerah supaya lori tangki air dapat dihantar ke kawasan mereka. Katanya bekalan air yang dihantar adalah bekalan air bersih yang boleh digunakan. Sementara itu, Datuk Peter menyifatkan pakej bantuan COVID-19 Sabah bernilai RM670 juta yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul semalam sebagai menyeluruh yang mengambil kira keperluan semua rakyat termasuk penduduk di kawasan luar bandar. Beliau berkata pakej bantuan itu lebih baik berbanding Sarawak dalam membantu semua rakyat yang tidak mempunyai pendapatan dan pekerjaan tetap yang membolehkan golongan miskin dan penduduk luar bandar seperti petani turut mendapat imbuhan. Sehubungan itu, beliau berharap jawatan kuasa yang telah diamanahkan bagi mengagihkan bantuan pakej itu agar menyalurkan bantuan secara saksama tanpa mengira latar belakang agama maupun pegangan politik mereka. Mengenai pengecualian bayaran air dan 30% diskaun bil elektrik, Datuk Peter berkata langkah itu akan membantu meringankan beban penduduk yang kehilangan sumber pendapatan sepanjang tempoh PKP. Pakej bantuan COVID-19 Sabah yang diumumkan Ketua Menteri semalam turut merangkumi pemberian bantuan khas tunai sebanyak RM500 seorang secara one-off kepada Ketua Isi Rumah Miskin dan Ketua Isi Rumah Miskin Tegar yang berdaftar dalam sistem IKASI. Bantuan ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM20 juta yang dijangka memberikan faedah kepada 22,456 ketua isi rumah miskin dan 15,747 ketua isi rumah miskin Tegar di seluruh Sabah. Bantuan kewangan one-off sebanyak RM300 turut diberikan kepada semua rakyat Sabah golongan berpendapatan rendah B40 termasuk di Semenanjung melalui peruntukan sebanyak RM80 juta. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Safar Untung dalam satu kenyataan berkata, pembayaran bantuan tunai secara one-off kepada golongan miskin Tegar, golongan B40, kumpulan terdedah dan pesakit COVID-19 dimulakan secara berperingkat hari ini. Bagi penerima bantuan khas one-off RM500 kepada golongan miskin dan miskin Tegar, pembayaran dibuat secara online mulai hari ini. Bagi yang tidak mempunyai akaun bank, pembayaran akan dilakukan secara tunai. Katanya bantuan untuk golongan B40 mula dibayar secara online ke akaun bank setiap penerima hari ini. Golongan ini terdiri daripada pemandu teksi,
petani, pekebun, nelayan, penternak, malim gunung dan potters serta pemandu pelancong bebas. Pembayaran bantuan secara one-off RM300 bagi kumpulan terdedah seperti warga tua, anak yatim, orang kelainan upaya serta ibu tunggal akan mula dibayar esok. Kumpulan terdedah melibatkan seramai 62,638 orang, manakala ibu tunggal seramai 6,500 orang. Sementara pembayaran bantuan secara one-off RM500 kepada pesakit atau ahli keluarga pesakit COVID-19 pula akan dibayar ke akaun bank masing-masing atau disalurkan melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Agihan bantuan makanan kepada golongan terjejas yang melibatkan peruntukan RM18 juta telah bermula 3 petang semalam. Seramai 72 keluarga termasuk kaki tangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK di kuartus DBKK Taman Kurnia Jaya menerima sumbangan barangan keperluan asas bagi meringankan beban mereka sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bantuan berupa beras, gula, tepung, makanan dalam tin dan pelbagai lagi diserahkan Parti Warisan Sabah bahagian Sepanggar yang diwakili Timbalan Ketuanya Ahmad Jais. Bantuan berkenaan adalah sebahagian daripada usaha warisan Sepanggar diterajui Ketuanya Datuk Muhammad Aziz Jaman dalam memastikan semua penduduk di kawasan Sepanggar yang memerlukan pertolongan mendapat pembelaan sewajarnya. Kami di peringkat bahagian di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Muhammad Aziz sangat-sangat berterima kasih di mana bantuan Yang Berhormat ini kita salurkan kepada masyarakat khususnya di Sepanggar ini, dan di mana juga sedia maklum Yang Berhormat telah mengorbankan dia punya gaji sebagai ahli parlimen khususnya untuk rakyat di Sepanggar. Jadi ini menunjukkan keprihatinan kita kepada rakyat dan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Haji Safi Abdal selaku Ketua Menteri Negeri Sabah. Ahmad berkata semua 72 unit kediaman di situ menerima bantuan tersebut secara sama rata yang diyakini mampu menampung keperluan makanan semua keluarga untuk tempoh sekurang-kurangnya seminggu. Ketua Blok di kuartus tersebut, Zabida Kasim, turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Ketua Menteri dan Warisan Sepanggar kerana menyampaikan bantuan tersebut tanpa pilih kasih. Dan kami di sini amat bersyukur, dan ini adalah pertama kali kami mendapat bantuan seumpama ini. Selama ini kami tidak mendapat bantuan. Inilah bantuan yang tidak ada pilih kasih dan kami sangat menghargai kepada Kerajaan Warisan dan Datuk Seri Safi Abdal dan Datuk Aziz Ahmad yang terbaik. Dan barang-barang yang kami perolehi di sini minyak masak, barang dapur, melo, gula dan beras. Itu mencukupi untuk bantuan 1 minggu. Syukur Alhamdulillah lah. Saya berterima kasih kepada kerajaan membantu orang-orang yang termiskin di Kampung Pelit inilah. Semua seluruh Muslim dan orang-orang bukan Muslim. Terima kasih lah. Kadang-kadang susah juga lah. Kadang-kadang ada masa itu kita takut keluarkan perintah diarahkan oleh kerajaan ini. Terpaksa lah berdiam-diam saja di rumah. Jadi ini bantuan sekarang ini baru ada bantuan. Terima kasih lah pada kerajaan. Putatan sebanyak 1,500 pakej bantuan barangan keperluan asas disalurkan kepada golongan terjejas yang disampaikan Ketua Warisan Bahagian Putatan Datuk Awang Ahmad Shah Awang Sahari. Penerima bantuan adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin, pesakit dalam pemantauan PUI serta mereka yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Bantuan yang diberikan termasuk beras, minyak masak, gula, garam dan 2 kilogram ikan. Menurut Datuk Awang Ahmad Shah, berdasarkan senarai Kementerian Kesihatan Cawangan Putatan Penampang, seramai 245 orang yang sedang menjalani perintah kuarantin dan mereka diberikan keutamaan untuk menerima bantuan tersebut. Seterusnya, golongan peniaga kecil di mana pihaknya telah mengenal pasti 33 orang peniaga kuih muih di sekitar Putatan untuk menerima bantuan tersebut. Setakat ini, Putatan merekodkan sebanyak 4 kes positif jangkitan COVID-19. Kepada yang kena kuarantin ini, saya banyak-banyak bersabar. Sedangkan saya sendiri pun, walaupun tidak di kuarantin, seperti kebanyakan yang di kuarantin atas arahan daripada Kementerian Kesihatan, tetapi saya sendiri juga mengamalkan self kuarantin. Karena kalau kita tidak ada disiplin, maknanya siapa saja yang dekat dengan kita akan dijangkiti dengan mudah.
Jadi kita sebagai orang yang sudah matang, berumur, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga keluarga kita, khususnya anak-anak dan cucu-cucu kita. Selain bantuan kepada penduduk, sumbangan terus disampaikan kepada petugas barisan hadapan. Di Tawau, pengurusan Masjid Al-Kauthar mengambil inisiatif menyumbangkan barangan keperluan dapur bernilai RM2,500 kepada Angkatan Pertahanan Awam hari ini. Pengurusi Masjid Khalid Muhammad Tahir berkata, sumbangan itu diberikan sebagai sokongan dan untuk meringankan beban petugas barisan hadapan yang kini berjuang mencegah penularan wabak COVID-19. Kita sebagai manusia dalam keadaan sekarang ini, kita kena korban tenaga, masa dan juga material. Jadi kita mewakili masjid ingin membuka lain-lain masjid juga, bukan Masjid Al-Kauthar saja, masjid yang berkemampuan, insyaAllah. Jadi kita sama-sama adakan pertolongan lah yang diperlukan dalam masa sekarang ini. Tambah Khalid, sumbangan seperti beras, garam dan mi kering itu turut diberikan kepada keluarga mangsa COVID-19 yang sukar mendapatkan bekalan makanan selepas menjalani tempoh kuarantin selama 14 hari. Dua lelaki menjadi individu pertama di Sabah didenda dan dihukum penjara oleh Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu hari ini kerana menghalang anggota polis yang menjalankan tugas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kedua-dua tertuduh Yong Zehu, 26 tahun, pekerja di restoran milik keluarganya, dihukum penjara 10 bulan manakala Injimar Abu Ghafar, 33, dikenakan denda RM6,000 atau penjara 10 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Keputusan itu dibuat oleh Magistrate Stephanie Sharon Abbey selepas mereka mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibacakan terhadap mereka. Bagaimanapun, kedua-dua tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon mahkamah mengenakan hukuman minimum kerana ia adalah kesalahan pertama dan kedua-dua mereka tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Zihau diperintahkan menjalani hukuman penjara bermula tarikh dia ditangkap semalam dan Injimar akan dirujuk kepada pihak imigresen. Berdasarkan fakta kes, Zihau didakwa menghalang penjawat awam iaitu seorang anggota polis daripada melakukan tugas ketika menjalankan rondaan di kawasan Jalan Kampung Cendrakasih sehingga ke Jalan Bukit Bendera sehingga berlaku insiden mengejar pada jam 1.30 pagi semalam. Sementara Injimar, pemegang kad pengenalan merah, didakwa menghalang pejabat awam itu seorang pegawai polis berpangkat inspektor menjalankan tugas dalam sekatan jalan raya apabila enggan bekerjasama dan mengeluarkan kata-kata kesat. Injimar didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Tuaran Batu 7, Inanam pada jam 9.15 malam Isnin lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Khairul Anwar Abdul Halim memohon mahkamah mengenakan hukuman maksimum untuk memberi pengajaran kepada tertuduh dan masyarakat. Penduduk rumah panjang di kawasan terpencil di Belaga, Sarawak turut berdepan detik sukar kerana tidak dapat keluar mencari rezeki termasuk bercucuk tanam, menangkap ikan sungai dan sebagai pekerja kem pembalakan dan ladang kelapa sawit di sepanjang tempoh PKP ini. Sehubungan itu, bantuan yang diumumkan Kerajaan Sarawak Isnin lalu melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang dimanfaatkan sepenuhnya. Belaga terletak lebih 200 km dari Bandar Bintulu, dihubungkan melalui Jalan Bintulu-Bakun sebelum melalui laluan Jalan Menjawa Belaga sejauh 36 km yang masih dalam proses pembinaan. Sepanjang tempoh PKP, orang luar dilarang memasuki kawasan rumah panjang di sini. Amat perintah mereka, ukai kena kita sengapa sikit, kena kita ngigap belanja. Amat ukai kena kita belanja sukati ukai kena kita ngirup utai ka nak nukunya. Jadi ya ka batang perintah mereka bantuannya leban perintah medak kita rakyat tu tidak ya sinok medak kita rakyat. Kami di Rumah Panjang memohon supaya disalurkan bantuan
kepada setiap keluarga ataupun pintu. Sebab kami sangat terkesan mengenai perkara ini sebab kami tidak dapat keluar ke kebun dan untuk membuat beberapa kegiatan. Sementara itu, Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong, turut meninjau penduduk di Rumah Panjang di Belaga dan menyelaras proses penghantaran bekalan makanan dan minuman kepada penduduk dan petugas kawalan PKP di Pekan Belaga. Jadi inilah yang harus kita ambil memberi penghargaan kepada mereka dan saya percayalah kalau mereka ni tidak ada maka susahlah seperti kita di kawasan pendalaman ini. Memutuskan agar 2 bulan gaji Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri dipotong dan disalurkan kepada tabung COVID-19. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan hari ini berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet semalam. Langkah itu membuktikan kesungguhan kerajaan untuk membantu mereka yang menerima kesan akibat penularan wabak COVID-19, kata kenyataan itu. Tabung COVID-19 dilancarkan pada 11 Mac lalu sebagai usaha kerajaan membantu rakyat yang terjejas ekoran wabak itu. Hingga semalam, jumlah sumbangan wang yang terkumpul termasuk geran kerajaan adalah sebanyak 8.49 juta ringgit. Sekian berita Borneo Today TV malam ini. Saya Sabinus Saripun. Hingga kita berjumpa lagi.